Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ikratul Huda binti Abdullah Alim dari Usuluddin dengan Kaunseling semester 7. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan Al-Mukasyafah wal Musyahadah. Okey, Al-Mukasyafah wal Musyahadah merupakan istilah tasawuf yang digunakan oleh para sufi. Istilah ini lahir daripada para sufi yang telah melalui jalan rohani dan telah mencapai ma'rifatullah. Okey, apa itu Al-Mukasyafah? Al-Mukasyafah iaitu hati tersingkap dan jelas pandangan batinnya, dan dia tidak memerlukan bukti-bukti kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Musyahadah pula ialah timbul ingatan yang berpanjangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Al-Mukasyafah wal Musyahadah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ghaibul ghuyub, iaitu ghaib lagi ghaib. Maka jalan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan nur musyahadah yang ditimbulkan dalam hati yang benar-benar terpimpin. Imam Al-Qushairi mengatakan di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah tentang erti musyahadah, iaitu Al-Musyahadatu hudurul haqqi, yang bermaksud musyahadah itu adalah kehadiran berserta Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran musyahadah itu didahului dengan al-muhadarah atau hadirul qalb, iaitu kehadiran hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ke peringkat mukasyafah. Mukasyafah didefinisikan oleh Imam Al-Qushairi iaitu la mahjuba an na'til ghaibi, yang bermaksud tiada tertutup daripada sifat-sifat ghaib. Setelah itu barulah seseorang mencapai ke peringkat musyahadah. Imam Junaid mengatakan al-musyahadatu wujudul haqqu ma'a fuqdanihi. Musyahadah itu adalah nampak al-haq di mana alam perasaan sudah tiada. Bermakna di sini perasaan seseorang itu hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hilanglah perasaan kebergantungan kita terhadap makhluk. Musyahadah adalah merupakan maqam yang tertinggi dalam pengertian ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang bermaksud engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguh Allah melihat kamu. Secara kesimpulannya iaitu muhadarah al-qalb, kemudian al-mukasyafah, dan akhir sekali al-musyahadah. Okey, peringkat musyahadah terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, peringkat musyahadah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, nur musyahadah yang membuka jalan untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu si hamba akan terus melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nur musyahadah yang menampakkan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui mata hati dan ketajaman rasa sehingga hilang kebesaran makhluk. Yang wujud hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini makna dalam hati manusia itu hanya wujud perasaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan perasaan-perasaan terhadap makhluk telah hilang. Yang ketiga, nur musyahadah yang menampakkan keagungan zat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga si hamba fana dan lebur dalam keagungan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlakunya musyahadah iaitu yang pertama, terjadinya musyahadah adalah apabila hamba tidak melihat segala sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mencapai musyahadah ini, seseorang hamba itu perlulah melakukan mujahadah atau kesungguhan dalam beramal. Bermakna apabila seseorang ini mencapai ke tingkat musyahadah, dia perlulah bersungguh-sungguh dalam melakukan mujahadah dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Imam Al-Qushairi menyatakan dalam kitabnya iaitu man zayyana zahiratu bil mujahadati hassana sarairahu
bil musyahadati, bermaksud sesiapa yang menghiasi zahirnya dengan musyahadah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi batinnya dengan musyahadah. Bermakna di sini apabila seseorang itu melakukan mujahadah, maka dia akan mencapai musyahadah, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kaedah untuk mencapai musyahadah terbahagi pada 4. Yang pertama, mematikan nafsu yang jahat dengan jalan mujahadah daripada segala sifat mazmumah, di mana di sini seseorang itu hendaklah menghapuskan segala sifat mazmumah yang terdapat di dalam dirinya, iaitu seperti riya, ujub, takabur, bongkak dan lain-lain lagi. Yang kedua, menyinarkan nur melalui jalan riak nafsu dengan mengusahakan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat mahmudah dengan sifat takwa, ihsan, takutkan Allah dan sebagainya. Yang ketiga, meneruskan perjalanan dengan jalan muraqabah dan memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menafikan keakuan untuk sampai ke peringkat musyahadah dan ma'rifatullah. Okey, secara kesimpulannya, seseorang yang ingin mencapai ma'rifatullah mestilah melalui 3 jalan ini, iaitu al-muhadharah al-qalbu, seterusnya al-mukasyafah dan seterusnya al-musyahadah. Okey, sekian, terima kasih.